Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya murid-murid kafah di tahun 4. Hari ini kita akan belajar dalam buku ataupun kitab pelajaran tahun 4, yaitu sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sirah Nabi kita. Sengaja Ustaz perlahankan membaca supaya murid-murid tahun 4 dapat memahami dan mengetahuinya. Ustaz akan baca perlahan-lahan. Kemudian di hujung pelajaran ini diminta murid-murid kafah tahun 4 menjawabnya, ya. Kemudian nanti jawapan itu hantar kepada saya, ya. Ini di antara kaedah kita untuk belajar dari rumah secara online. Okey, kita baca, ya. Pelajaran 1, jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Apa dia objektif ya daripada ini ialah yang pertama, menyatakan konsep jihad di dalam Islam. Yang kedua, membaca dalil nakli tentang jihad, ya. Murid-murid tahu ke apa itu dalil nakli? Dalil itu ada dua, satu akli, satu nakli. Dalil nakli ini adalah dalil yang bersumberkan daripada Al-Quran, ya, dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsep jihad dalam Islam, maka murid-murid kena baca dan pahami, ya, satu persatu. Yang pertama, jihad ini artinya mengorbankan segala tenaga dan usaha demi meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Artinya dikorbankan segala tenaga dan usaha demi meninggikan kalimat Allah ataupun syiar Islam, ya. Semua manusia patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya semua manusia yang beriman, ya, yang beriman mesti patuh kepada Allah SWT. Dan kepada yang bukan Islam, maka didekati dengan cara dakwah, ya. Yang kedua, jihad tidak difardukan ketika Nabi Muhammad SAW berada di Mekah, kerana orang Islam pada masa itu masih lemah. Ketika itu umat Islam masih lemah, ya. Kerana apa? Kerana umat Islam ketika itu masih belum ramai lagi di Mekah, ya, tak ramai lagi. Jadi umat Islam belum ada kekuatan, ya. Sebab itu jihad belum difardukan ketika itu. Yang ketiga, pada peringkat permulaan Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sulit sebagai usaha jihadnya untuk menyebarkan agama Islam. Peringkat permulaan Rasulullah dan para sahabat yang beriman ketika itu, mereka menyampaikan dakwah secara senyap-senyap ataupun secara sulit, supaya jangan sampai diketahui oleh musuh-musuh Islam, ya, di kalangan kafir Quraisy ketika itu. Jangan sampai diketahui. Jadi mereka berdakwah secara senyap-senyap, ya. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sulit kepada anggota keluarga yang terdekat. Kepada anggota keluarga yang terdekat pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran Islam secara sulit. Kenapa? Kerana dibimbangi, ya. Ada ahli-ahli keluarga yang tidak memahami dan menentang ajaran Islam, mengakibatkan orang Islam nanti akan
dihina ataupun disiksa, bahkan peringkat membunuh. Sahabat-sahabat dan jiran tetangga baginda, artinya ketika itu Rasulullah dan sahabat-sahabat masih lagi menyampaikan Islam secara sulit sebab belum ada kekuatan. Jadi orang yang pertama sekali memeluk agama Islam ialah isteri baginda sendiri, iaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Orang yang pertama memeluk Islam ketika itu adalah isteri baginda sendiri, iaitu Siti Khadijah binti Khuwailid, ya, sepupu baginda. Kemudian sepupu baginda Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib ni adalah daripada kalangan kanak-kanak yang pertama memeluk Islam, ya. Kemudian yang ketiga ya, hamba baginda sendiri, ya, iaitu Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ni adalah hamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di zaman dulu masih ada peringkat hamba ni. Hamba ni macam budak suruhan lah, ya. Zaman kita sekarang hamba tu sudah tidak ada, tidak wujud, ya, dan tidak dimarahkan lagi. Kemudian dan sahabat yang paling rapat dengan baginda yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Inilah orang yang pertama memeluk Islam, ya, selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Kita ulang lagi, yang pertama sekali isteri baginda yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua sepupu baginda sendiri iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib, ya, daripada kalangan kanak-kanak. Kemudian yang ketiga hamba yang pertama masuk Islam, hamba suruhan Nabi, ialah Zaid bin Haritha. Dan sahabat yang paling rapat dengan baginda iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Islam telah disibarkan kepada sahabat-sahabat beliau yang lain. Antaranya ialah Abdurrahman bin Auf. Mungkin murid-murid pernah mendengar ceritanya, itu sahabat Nabi yang pandai berniaga dan pakar ekonomi, ya, ketika itu. Kemudian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ni pun adalah menantu Nabi kerana berkahwin dengan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Rasulullah, ya. Dan Talhah bin Abdullah, ya, sahabat Nabi. Yang ketujuh, hasil usaha yang telah dilakukan, seramai 40 orang sahabat telah memeluk agama Islam. Kemudian Al-Arqam bin Abi Arqam telah menyerahkan rumahnya sebagai pusat gerakan umat Islam dalam tempoh tersebut, ya. Maka sahabat pertama sekali yang menjadikan rumahnya sebagai pusat gerakan adalah bernama Arqam bin Abi Arqam. Ini adik-adik murid-murid semua kena salin, kemungkinan, ya, termasuk salah satu soalan, ya. Yang ke-8, setelah 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan seruan secara terang-terangan kepada kaumnya, ya. Maknanya setelah 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan seruan secara terang-terangan. Maknanya selepas 3 tahun umat Islam ketika itu sudah ada sedikit kekuatan, maka Rasulullah pun menyebarkan Islam itu tidak lagi sembunyi-sembunyi, tapi secara terang-terangan. Yang ke-9, selepas itu diizinkan berjuang dan berperang setakat untuk mempertahankan diri dan agama. Peringkat itu bermula ketika penghijrahan umat Islam ke Madinah. Maka ketika Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke Madinah, maka ketika itu Rasulullah dan para sahabat mengumpul kekuatan. Maka ketika itulah umat Islam, ya, berjihad, melawan, berjuang dan berperang
melawan kafir Quraisy setakat untuk mempertahankan diri dan agama. Ya, kita sambung dengan kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala ini terkandung dalam suratul Baqarah ayat 190. Artinya, dan perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu menceroboh, yakni dengan memulakan peperangan, kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh. Kemudian yang ke-10, setelah umat Islam mendapat kekuatan dan kekuasaan, mereka telah diizinkan untuk menggunakan senjata bagi menghalang musuh yang cuba menyekat dan mengganggu, ya, mengganggu pembinaan masyarakat Islam. Kemudian murid-murid kita baca yang ke-11, iaitu di Madinah Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah berkenaan wajib berjihad. Ia merupakan tanggungjawab dan kewajipan ke atas setiap muslim pada setiap masa, ya. Murid-murid ingat kita belajar pada beberapa hari yang lepas, iaitu tahun ketiga Islam, ya, tahun ketiga Rasulullah menyampaikan Islam, agama Islam, maka ramailah para sahabat yang memeluk Islam. Di antaranya sahabat yang memeluk Islam adalah Sayyidina Umar Al-Khattab, ya. Sayyidina Umar Al-Khattab ini adalah seorang sahabat yang berani, gagah. Dan ketika itulah maka Sayyidina Umar meminta izin pada Rasulullah untuk menyampaikan Islam secara terang-terangan. Maka ketika itu Rasulullah dan para sahabat pun menyampaikan Islam secara terang-terangan. Tetapi murid harus ingat, bukanlah artinya Rasulullah itu takut melawan musuh, ya, kafir Quraisy. Tidak. Rasulullah itu adalah seorang nabi yang sangat berani, tapi sebagai strategi kerana memandangkan umat Islam ketika itu belum lagi ramai, jadi dibimbangkan akan berlaku sesuatu yang tidak baik kepada umat Islam, ya. Kita baca sama-sama surah At-Taubah ayat 123. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir, musyrik yang berdekatan dengan kamu, dan biarlah mereka merasai sikap kekerasan, yakni serta ketabahan hati yang ada pada kamu. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah berserta orang-orang bertakwa. Murid-murid sekalian, kita buka muka surat seterusnya, iaitu muka surat 10. Ya, kita sambung. Ini pula sabda Rasulullah SAW yang kita sebut tadi, ya, tentang dalil naqli, ya. Al-Quran, dalil naqli itu ialah dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sabda Rasulullah SAW yang ke-12, ya, yang ke-12, murid-murid boleh nampak, ya.
umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa ma ji'tu bi fa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bil haqq wa hisabihim 'ala Allah. Artinya, aku diperintahkan supaya memerangi manusia, yakni kafir, sehingga mereka mengucap la ilaha illallah, maka selamat harta dan jiwanya. Artinya, menurut sekalian, Rasulullah telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi peringatan, ya, pada semua manusia di atas muka bumi ini. Jika mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka akan diperangi, ya, terutama orang kafir. Tapi jika mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka akan selamat, ya. Harta mereka selamat dan jiwa mereka selamat. Yang ketiga, 13. Peperangan yang dibenarkan oleh Islam ialah peperangan yang mempunyai dasar yang teguh. Untuk peperangan yang dibenarkan oleh Islam ialah peperangan yang mempunyai dasar yang teguh. Untuk yang pertama, mempertahankan akidah. Yang kedua, mempertahankan diri. Yang ketiga, mempertahankan kalimat Allah, ya, Subhanahu Wa Taala. Mempertahankan akidah ini, jangan sampai akidah kita dicerobohi oleh orang-orang kafir, ya. Jangan sampai akidah kita rosak, ya. Akidah kita mesti akidah yang benar, ya. Akidah yang suci, yang murni, yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga sahabat serta tabi'in, tabi'in, para ulama di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah hinggalah sampai ke pada kita sekarang, ya. Yang kedua, mempertahankan diri daripada musuh-musuh yang ingin menghancurkan diri kita. Maka kita waktu itu mestilah wajib kita mempertahankan diri, ya. Umpamalah, contohlah, ya, ada ahli keluarga kita yang ingin dibunuh oleh para kafir Quraisy ketika itulah, ya, ketika itu, sedangkan tidak ada sebab, tidak ada apa, cuma disebabkan mereka memeluk agama Islam, maka wajib kita mempertahankan diri. Yang ketiga, mempertahankan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimat Allah yang suci ini kita wajib pertahankan, ya. Jangan sampai kalimat Allah ini dengan mudah dihancurkan, ya, dirosakkan oleh orang-orang kafir. Yang ke-14, para murid sekalian, boleh nampak, ya. Kesimpulan. Kesimpulan daripada pelajaran kita pada kali ini ialah, kesimpulannya, jihad adalah salah satu amalan penting di dalam kehidupan orang-orang beriman untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-15, konsep jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah bertujuan untuk mendidik dan berusaha bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan diri daripada kekejaman, kezaliman dan sebagainya. Ya, itulah konsep jihad pada jalan Allah, yaitu untuk menyelamatkan diri daripada kekejaman, kezaliman dan sebagainya. Maka para murid sekalian, cukuplah pelajaran kita untuk bab yang pertama di dalam kitab ini, iaitu kitab, Ustaz ulang lagi, kitab Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita telah belajar bab yang pertama, ya. Kita tengok bab yang pertama ini, iaitu pelajaran pertama kita, iaitu jihad Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi Ustaz minta murid-murid sekalian tolong, ya, tolong jawab soalan ini, ya, latihan ini, ya. Jawab dengan cara, yaitu tandakan right, ya, right ini pada pertanyaan yang betul dan pangkak pada pertanyaan yang salah. Ya,
Sandarkan rakyat pada pertanyaan yang betul dan pangkah pada pertanyaan yang salah. Ya. Pertama, jihad ialah berdiam diri apabila melihat kemungkaran. Betul atau tidak? Itu murid-murid yang jawab sendiri nanti. Yang kedua, perintah berjihad diturunkan pada peringkat permulaan dakwah Islam. Betul atau tidak? Itu murid sendiri yang jawab ya. Siti Khadijah antara orang yang pertama memeluk Islam. Yang keempat, jihad bertujuan untuk mendekatkan redha Allah. Yang kelima, umat Islam diizinkan berperang mempertahankan diri ketika bermulanya peristiwa hijrah. Ya. Yang keenam, yang kelima tadi. Yang keenam, kita berjihad untuk mempertahankan akidah. Jadi murid-murid, inilah kerja rumah murid-murid semua. Selepas menonton video ini, murid-murid jawab, dan jawapan tu serahkan pada ustaz yang mengajar para murid-murid ya. Sekian, wabillahi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.